Hai, nama saya Nur Amaluwati Basri. Hari ini saya akan ceritakan tentang Kaguya Hime no Monogatari, iaitu kisah Puteri Kaguya adalah berdasarkan kisah rakyat Jepun, iaitu kisah memotong bulu. Satu hari, pemotong bulu yang bernama Sanki no Miyasuko menemui seorang gadis kecil di dalam lubang bulu yang bercahaya. Dipercayakan bahawa dia merupakan kehadiran dewa. Miyasuko dan isterinya memutuskan untuk membesarkannya sebagai anak mereka sendiri. Mereka memanggil dia puteri. Ibu bapanya merasa kagum kerana gadis itu membesar dengan cepat, dan dia diberi nama samaran Takenoko, iaitu bulu kecil daripada kanak-kanak lain di kampung. Setemaru yang tertua di kalangan rakan-rakan Kaguya itu merupakan orang yang paling rapat dengannya. Miyasuko berjumpa dengan emas dan pakaian yang cantik di rimbunan bulu dengan cara yang sama. Dia menjumpai anak perempuannya. Dia mengambil ini sebagai bukti berkat dewa dan mula merancang untuk menjadikannya sebagai puteri yang sepatutnya. Dia kemudian berpindah ke ibu negara dan memaksanya untuk meninggalkan rakan-rakannya. Dia mendapati dirinya di sebuah rumah yang besar, penuh dengan pekerja dan pakaian yang indah. Dia juga dibebani dengan pengasuh yang ditugaskan untuk membimbing dia menjadi wanita bangsawan yang sepatutnya. Dia tertekan dengan sekatan golongan bangsawan dengan alasan bahawa hidup ni dia mesti penuh dengan gelak ketawa dan perjuangan. Apabila gadis itu cukup usia, dia memberikan nama rasmi iaitu Puteri Kaguya, sempena cahaya dan keriangan yang memancarkan darinya. Miyasuko mengadakan perayaan dalam rangka memperingati penamaan Kaguya itu. Pada majlis sambutan itu, Kaguya terdengar tetamu yang menghina percubaan bapanya untuk menjadikan seorang gadis petani menjadi seorang bangsawan dengan menggunakan wang. Kaguya berputus asa dan lari daripada ibu kota dan kembali ke kaki gunung. Dia mencari Sutemaru dan rakan-rakannya yang lain, tapi mendapati bahawa mereka semua telah berpindah. Kemudiannya, Kaguya pengsan dalam salji, dan setelah dia sedar, dia kembali ke majlis sambutan. Kaguya menjadi semakin cantik. Dia menarik perhatian puluhan orang. 5 orang bangsawan mula memikatnya. Mereka juga membandingkan dirinya dengan khazanah mitos. Kaguya tidak mahu berkahwin dengan mana-mana daripada mereka. Kaguya memberitahu mereka bahawa dia hanya akan berkahwin dengan sesiapa yang boleh membawa dia harta mitos yang dinyatakan. 2 pesaing gagal memujuknya dengan barang tiruan. Yang ketiga meninggalkan cubaannya kerana sifat pengecut. Dan percubaan keempat untuk memikatnya dengan pujian-pujian yang palsu. Apabila salah seorang lelaki terbunuh dalam usahanya, Kaguya mengalami kemurungan. Akhirnya raja telah menyedari kecantikannya. Terpukar dengan kecantikan Kaguya, Maharaja cuba memikatnya, membuatkan Kaguya tidak suka akan Maharaja. Kaguya kemudian menunjukkan keupayaan untuk menghilangkan diri, mengejutkan Maharaja. Menyedari bahawa dia telah melampaui batas, Maharaja memundurkan dirinya. Kaguya mendedahkan kepada ibu bapa bahawa dia berasal daripada bulan. Dia pernah tinggal di bulan. Dia melanggar undang-undangnya dengan harapan untuk dibuang ke bumi supaya dia boleh merasai kehidupan manusia. Apabila Maharaja cuba memikatnya, dia secara senyap meminta bantuan bulan. Setelah mendengar doanya, bulan akan menuntut semula dirinya semasa bulan penuh yang akan datang. Kaguya mengaku dia tertarik pada bumi dan enggan meninggalkan bumi. Miyasuko bersumpah untuk melindungi Kaguya dan mula mengumpulkan pasukan pertahanan. Kaguya kembali ke kampung halamannya di pegunungan sekali lagi. Dia berjumpa Sutemaru dan memberitahunya bahawa dia sangat gembira bersama dengannya. Sutemaru berjanji untuk melindunginya dan mereka terbang di udara bersama-sama.
Apabila bulan bersinar ke atas Kaguya, dia menyeru Sutemaru untuk membengkak dengan erat. Di sebalik usaha terbaik Sutemaru, Kaguya terlepas dari genggamannya. Sutemaru tersetar sendirian di padang dan yakin bahawa dia telah bermimpi dan kembali pulang kepada isteri dan anaknya. Pada malam bulan purnama, pergerakan makhluk angkasa turun dari bulan dan Miyatsuko tidak dapat menghentikannya. Seorang pembantu dari bulan menawarkan jubah yang akan memadamkan kenangan beliau mengenai bumi. Kaguya merayu pembantu itu untuk memberikan dia sedikit masa untuk kali terakhir bersama ibu bapanya. Pembantu itu memberi jaminan bahawa apabila kembali ke bulan, dia akan bebas dari pencemaran bumi. Kaguya meninggalkannya, mengatakan bahawa bumi ini penuh dengan keajaiban dan kehidupan. Pembantu itu kemudiannya meletakkan jubah menyembunyi Kaguya, dan Kaguya melupakan hidupnya di bukit. Perarakan terbang naik ke bulan meninggalkan Miyatsuko dan isterinya kebingungan. Kaguya melihat mereka buat kali terakhir dengan linangan air mata di matanya. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Sekian sahaja cerita saya, iaitu cerita Puteri Kaguya dan ianya sebuah cerita dongeng.